Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua penonton yang bersama-sama dengan kami dalam Nikmati Malam. Kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi melapangkan masa anda untuk bersama-sama kami selama 1 jam setengah ini. So, saya harap kepada semua yang menonton dapatlah input yang berguna. Kita ambil peluang ini bersama-sama kita dengar dan fahami apakah sebenarnya cerita yang dibawakan oleh panel-panel kita pada malam ini. Okay. Tanpa saya membuang masa lagi sebab banyak lagi yang akan mungkin diceritakan oleh panel-panel kita. Nampaknya Dr. Jack di sana sudah menunggu-nunggu bila giliran saya katanya. Okay. Saya perkenalkan dululah barisan panel kita pada malam ini. Okay. Seperti yang sudah maklum, program kita adalah cerita pengembara ilmu. So bersama kita pada malam ini ada 4 orang pengembara ilmu lah. So masing-masing ada ceritanya tersendiri. Jadi kita sama-sama dengarkan. Okay. Sebelum tu lebih mulai untuk saya perkenalkanlah satu persatu ahli panel kita pada malam ini. So, yang pertama, yang berbahagia lah saya kira. Yang berbahagia dan yang dihormati Dr. Jack Hargadasan ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Jack. Okay. Beliau ni 20 tahun lebih tua daripada saya lah, okay. Lebih muda sebenarnya, masih nampak muda. Berasal daripada Kampung Melalin, Teluk Mengkabung, Suaran. Orang Sabah juga, Sabahan. So, beliau ni anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Okay. Adiknya Dr. Norsiman, tak silap saya, Dr. Norsiman Dasan juga bertugas di Fakulti Psikologi dan juga Pendidikan. Samalah seperti Dr. Jack juga di UMS. Okey, kalau dari sudut tahap pendidikan Dr. Jack ni, beliau ni lulusan bachelor daripada A&M University Texas USA. Jauh dia mengembara. Maksudnya daripada USA pada tahun 1990 ya. Dan ditaja penuh menggunakan beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Terima kasih Kerajaan Malaysia kerana support Dr. Jack untuk belajar lah hingga jauh di USA. Orang Suaran pergi USA ya. Okay, bukan calang-calang orangnya. Okay, kemudian beliau meneruskan lagi pengajian dalam Master of Business Administration daripada Universiti Malaysia Sabah lah. Maksudnya Dr. Jack ni keluaran UMS juga lah. Tapi beliau ambil master pada tahun 2009. Kemudian beliau baru saja sebenarnya pada tahun 2017 beliau mendapat PhD beliau lah dalam bidang Human Resource Management daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Okey, kalau bercerita tentang kerjaya beliau pula, sebenarnya kalau saya lihatlah CV yang dihantar yang panjang itu saya cuba kasih kompres lah supaya nampak lebih mudah dan ringkas. Okey, sebenarnya permulaan kerjaya itu saya lihat beliau bermula sebagai pendidik ya. Guru sandaran di SMK Tanduk Kota Marudu. Saya harap ada juga ya dalam kalangan pelajar kita yang berasal daripada Kota Marudu. Okey, sebab beliau ni pernah bertugas pada tahun 1992 hingga 1995. Tapi saya rasa adik-adik belum lahir lagi lah masa tu. Jadi tak tahu lagi lah dan Dr. Jack pernah mengajar di SMK. Okey, kalau guru sandaran ni masa sekarang ni dipanggil kita gelar guru interim lah saya rasa pada masa sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha Sulit dan Perhubungan Awam di Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Jabatan Ketua Menteri Sabah pada tahun 1999 sehingga 2006. Okey, kemudian pernah juga menjadi penolong pendaftar lah UMS. Kemudian menjadi pensyarah pada tahun 2015, ya betul, bertukar bidang kepada akademik pada tahun 2015 dan pada 2017 lah sebenarnya saya mulai mengenali Dr. Jack ya, selaku timbalan dekan Pusat Pengajian Fasilitas Suaza dalam bidang kebajikan pelajar lah. Okey. So setakat itu sajalah untuk pengenalan Dr. Jack. Nanti dia akan bagi tahu lebih banyak lagi lah terkait cerita si pengembara ilmu. Mungkin saya pas kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Jack untuk menceritakanlah bagaimana cerita pengembara ilmunya bermula. Silakan Dr. Jack. Okay, terima kasih Nur Ciki Yun atau nama manjanya Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa yang melaksanakan program ini, denyut nadi UMS ya. Macam denyut nadi saya punya tunjukkan di UMS.
Dia seperti seolah-olah satu perkembangan yang sangat dahsyat akan berlaku, di mana sebenarnya kita di UMS ini kita memerlukan kreativiti pelajar untuk memanfaatkan teknologi maklumat. Jadi tahniah kepada jawatan kuasa atau pihak yang melaksanakan program ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton di alam maya. Saya rasa ramai student saya wajibkan hadir ini. Saya wajibkan pelajar saya tonton program malam ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada alumni, termasuklah pelajar dan alumni yang juga memberi sokongan kepada program ini, dan juga saya rasa masyarakat di luar sana turut melayari program kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Jadi saya ini tidaklah terlalu banyak pengalaman yang ingin dikongsikan, tapi tadi saya dah bertanya kepada Direktur Yun berapa minit yang pada saya, sebab saya ini biasanya kalau program yang saya pilih nama programnya Budaya 1 Jadi maksudnya kalau saya confirm melepas masa yang ditentukan. Jadi minta tolong kepada Yun, sila signal saya lah kalau saya terlebih masa ya. Bercakap mengenai pengembaraan ilmu. Kalau kita ingat dulu ya, mengembara itu biasanya dikaitkan analoginya dengan belayar di lautan. Mengembara itu dulu, mengembara itu berlayar di lautan, di mana cabaran-cabaran di lautan itu seperti ombak, ribut taufan dan sebagainya. Di mana apabila seseorang itu berjaya melepasi cabaran-cabaran di laut berlayar, dia dikenal sebagai orang yang hebat. Tetapi dalam konteks moden pada hari ini, saya rasa untuk ke Sabah, saudara Noah, mustahil saudara Noah naik kapal laut kan? Jadi kapal terbang itu cuma 2 jam setengah daripada Kuala Lumpur. Cabarannya kurang. Jadi maksud saya di sini ialah apakah maksud pengembaraan itu kepada diri kita masing-masing. Terpulanglah kita kepada kita untuk mentakdirkan adakah pengembaraan kita itu seperti belayar dengan kapal laut ataupun kita mengembara itu seperti menaiki kapal terbang. Sebab kita tidak boleh membuat perbandingan dua zaman. Zaman dahulu kapal laut itulah yang terbaik. Zaman sekarang kapal terbang itulah yang terbaik. Tetapi pengisian dalam pelayaran dan pengisian dalam penerbangan itu adalah penting, yaitu membaca sebuah buku. Sebagai contoh, kalau kita membaca sebuah buku, kita bertentang 2 jam setengah, ilmunya mungkin sama banyak dengan kita menaiki kapal laut pada zaman dahulu, pada suatu ketika dahulu. Jadi itu takriban saya kepada mengembara. Sebenarnya analogi yang saya cuba sampaikan di sini ialah dalam setiap pengembaraan sudah pasti ada cabaran. Dalam setiap pengembaraan sudah pasti ada cabaran. Untuk mengatasi cabaran itu kita kena ada moto dalam kehidupan. Moto, bukan motosikal ya. Moto ataupun cogan kata. Jadi pertamanya saya ingin berkongsi untuk pusingan awal ini tentang cogan kata saya semasa saya kecil dahulu. Zaman kanak-kanak saya dulu. Arwah ayah saya ini seorang tentera ya, yang berjuang di medan perang, pernah bertugas di sempadan Siam dan Thailand, pernah bertugas di hutan Greek pada tahun 70-an berperang dengan komunis. Saya anak askar yang itu, anak tentera yang itu. Yang mana saya memang dididik dengan disiplin yang sangat kuat, dan pada satu ketika sebelum itu pada satu ketika saya ini tidaklah begitu hebat dalam pelajaran. Saya punya markah semuanya warna merah. Saya punya markah semua warna merah. Tapi berlaku satu ketika dalam hidup saya, kalau saya tidak silap, ketika saya di tahun 5, darjah 5. Jadi satu ketika arwah bapak saya balik ke rumah, pukul lebih kurang subuh lah begitu. Jadi saya bertanya kepada arwah ayah saya, apakah pengalaman yang dia perolehi semasa bertempur di hutan? Arwah ayah saya berkata bahwa pengalamannya sungguh dahsyat. Pengalamannya sungguh dahsyat dan dia tidak mau pengalaman dia itu berpindah kepada saya. Kata arwah ayah saya ialah saya kebetulannya daripada etnik Bajau Sama ya. Jadi bapak saya cakap dalam bahasa Bajau Sama. Skul Bayak Nulanga. Skul Bayak Nulanga. Skul Bayak Nulanga itu maksud dia
kalau belajar biar sampai ke peringkat yang tinggi. Sejak malam subuh itu, saya menyimpan tekad. Saya menyimpan tekad bahawa saya mesti membuktikan sesuatu supaya nanti saya tidak mengikut jejak ayah saya yang hidup dan matinya ditentukan oleh sebutir peluru. Jadi itulah yang menjadikan saya pada hari ini. Terima kasih kepada arwah ayah saya. Yun, begitu dululah pusingan pertama. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor atas ceritanya tadi. Mungkin pada awal tadi ada gangguan sedikit lah, yang mungkin suara doktor ada macam eko sikit. Tapi di ujungnya ada okey sudah. Dan saya cuma sempat dengar sebutir peluru saja tadi yang terkena ayah saya. Jadi saya rasa agak sedih lah sebab saya tak dengar the whole story. Okay, tapi tak apa, saya boleh tanya dengan rakan-rakan saya yang lain. Tapi mungkin rakan-rakan yang lain di dalam live chat sudah dengarlah apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Jack. Soalan yang sangat bagus dan memang kebetulan ke bidang saya ni pun memang dari segi career ya, career choice. Saya punya PhD ialah intention to pursue a career. Okey, jadi kebetulan dan baru-baru ini saya ada membentangkan satu kertas kerja di World Labour Relation. Sepatutnya saya terbang ke Filipina, tetapi disebabkan COVID, rumah saya jadi Manila. So conference itu dibuat secara online. Dalam pembentangan saya itu saya saya kongsikan mengenai satu variable dalam PhD study saya, iaitu passion. Okay, passion ini ialah semangat yang mendalam, kecintaan yang mendalam ataupun kegairahan untuk melakukan ataupun menceburi sesuatu pekerjaan. Dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID ini, sebenarnya satu benda yang hikmah COVID ini ialah semua orang mahir menggunakan komputer ataupun teknologi. Jadi kalau isu yang dibangkitkan tadi ialah pasal menceburi pekerjaan ya. Jadi pada masa ini dan baru-baru ini dilaporkan dalam surat khabar pun majikan dia tidak cenderung untuk mengambil pekerja, tetapi majikan cenderung untuk mengurangkan pekerja. Ini kenyataan, ini realiti. Dan saya pernah terbaca juga di dalam surat khabar bahawa certain degree itu hampir pupus. Maksud hampir pupus ini peluang pekerjaan untuk certain ijazah itu sudah berkurangan. Ini juga adalah satu realiti dan saya juga pernah terbaca dalam media sosial mengatakan bahawa sesiapa yang bagus communication skillnya itu mempunyai peluang yang cukup cerah untuk mendapatkan ataupun memohon apa jua bidang pekerjaan. So semuanya ini merupakan satu cabaran. Jadi untuk kita mendapatkan peluang pekerjaan ialah sejauh mana kita dapat menangani cabaran. Sejauh mana kita dapat menangani cabaran berlandaskan kepada realiti semasa. Saya sebenarnya tidak mau menjawab secara langsung soalan itu sebab soalan itu sangat subjektif ya, sebab kadang-kadang walaupun ada cabaran tentang pekerjaan tetapi ada juga orang yang bernasib baik. Cara yang mudah untuk mengatasi isu mencari pekerjaan ialah kita menjadi kreatif dan inovatif. Kreatif di sini maksudnya kita boleh memulakan pekerjaan sendiri, menjadi seorang entrepreneur buat sementara waktu selagi mana COVID-19 ini masih berlaku. Itu satu cara lah. Cara yang kedua ialah kita membuat satu perniagaan yang melibatkan sekumpulan orang. Kalau kita membuat satu pekerjaan atau suatu perniagaan hanya dengan kita seorang sahaja, mungkin kejayaan itu tidak begitu terjamin. Jadi mungkin dalam keadaan sekarang ini apa yang penting ialah kita berkreatif dan kita berinovasi untuk mencipta peluang pekerjaan. Soalan yang kedua tadi itu ialah pasal lepasan SPM. Apa tu soalan dia tadi tu, Yun? Adakah patut pelajar yang baru menambahkan SPM atau SDPM melanjutkan pelajaran KU atau menceburi bidang perniagaan? Ini juga soalan yang sangat subjektif. Ini adalah berdasarkan kepada peluang yang tersedia. Sekiranya ada peluang, mungkin elok merebut peluang itu. Tetapi bergantung kepada keadaan konteksnya. Kalau konteksnya musim ini, musim COVID ini, mungkin peluang itu boleh diambil. Tapi kalau bukan konteksnya bukan COVID, lebih baik masuk universiti. Sebab
Sekarang ini kita terlalu ramai graduan, terlalu ramai bijak pandai. Masalahnya peluang pekerjaan sangat sedikit. Ada orang apply pekerja atau masuk pekerjaan sebagai temporary basis untuk gain experience, which is very good. But for the long term, jangan jadikan peluang yang peluang seperti kita ada SPM terus nak bekerja itu, jangan jadikan itu sebagai buruan kita. Sebab selagi mana kita mampu, kita perlu meningkatkan ilmu dalam diri kita. Mungkin jawapan saya tidak tepat, tapi sedikit sebanyak memberi sedikit input kepada yang bertanya. Silakan Yun. Terima kasih Dr. Jack di atas jawapan yang diberikan. Saya harap kepada saudari Syafira tadi dapatlah gambaran mungkin jawapan. Mungkin tidak penuh, mungkin boleh kontak lepas ni Dr. Jack. Sebab Dr. Jack ni okey loh. Dia kalau sembang komputer lama-lama pun boleh 3 pagi pun saya jawab soalan. Saya serahkanlah kepada Dr. Jack sebagai penggulungan kepada isu-isu yang berlaku sepanjang beliau mengembara ilmu. Okey, sebab saya yakin dan percaya Dr. Jack punya cerita dapat merangkumkan semua cerita-cerita kita ni. Sebab cerita-cerita adik-adik panel yang lain ni sebab mereka ni kira generasi baru lah. So Dr. Jack mungkin sudah lama mengembara dan sudah lama hidup di dunia ini, mungkin lebih banyak dia punya pengalaman. Jadi kita serahkanlah kepada Dr. Jack untuk merangkumkan semuanya dalam sebagai pengakhir kita punya acara pada malam ini. Silakan Dr. Jack. Okay, terima kasih Yun. Bila mendengar cerita ketiga orang adik saya tadi, saya pun teringat zaman muda saya. Saya pun sekarang sudah umur 51 tahun, sudah tua. Ingin saya simpulkan satu benda yang sangat penting. Apabila kita menyentuh tentang isu kritikal, isu kritikal dalam pengajian, isu kritikal maksudnya sama ada kita ingin meneruskan pengajian dan seterusnya berjaya ataupun kita give up. Saya melihat isu kritikal itu definisinya begitu. Jadi saya ingin juga berkongsi dengan pengalaman saya. Isu kritikal saya ialah apabila saya beralih ke bidang akademik. Pada umur 41 tahun, saya telah memilih untuk bertukar kerjaya. Selama lebih kurang 20 tahun dalam bidang pentadbiran, saya bertukar ke dalam kerjaya akademik. Bila saya bertukar ke dalam kerjaya akademik ketika berumur 41 tahun, saya telah diberi pilihan untuk mengambil jawatan tutor. Dan apabila saya mengambil jawatan tutor, saya ditawarkan beasiswa yang dipanggil SLAB, di mana saya perlu segera menyambung pengajian saya di peringkat PhD. Bayangkan cabaran saya, iaitu saya tidak mempunyai persediaan akademik. Saya tidak mempunyai proposal berbanding dengan pensyarah-pensyarah lain yang diantar untuk PhD. Bila saya masuk ke PhD, baru saya belajar apa itu proposal. Bayangkan keadaan saya masa itu. Dan sepanjang pengajian saya bergelut dengan menyiapkan sebuah proposal. Sebab itu saya berbangga. Saya berbangga walaupun saya tidak GOT, graduate on time, tetapi saya GOT juga, iaitu graduate overtime. Maksudnya di sini ialah saya sentiasa menanamkan satu motto dalam pengajian saya, iaitu WKS. WKS ni sampai sekarang saya guna motto ni. WKS maksudnya ialah will, knowledge and skills. Where there is a will, there is a way. Dan untuk kita memastikan kita punya will itu tercapai, kita ada knowledge. Untuk memastikan knowledge itu benar-benar hadam dengan kita, benar-benar kita diperolehi, kita kena tahu teknik dia, skills. So itu ialah bagaimana saya mengatasi isu yang berlaku sepanjang pengajian menyelesaikan PhD. Ingat ya, saya buat PhD tanpa proposal, tanpa pendedahan dalam bidang akademik. I'm starting from Tadika, kindergarten, but I still managed to finish my PhD. So I'm very proud of myself. Yang saya ingin kongsikan dengan adik-adik semua ialah kita perlu ingat ya, apabila kita melanjutkan pengajian ke universiti awam, sebenarnya peluang kita itu dibiayai oleh rakyat. Ini kita kena ingat ya. Bila kita melanjutkan pengajian ke universiti awam, duit rakyat sebenarnya sebahagian yang menampung pengajian kita. Sebab itu, kos pengajian kita rendah. Sebab kerajaan menggunakan duit rakyat dan menampung sedikit pembiayaan di universiti. Jadi
saya pernah menjadi pegawai khas NAIB Chancellor ya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor Jalimin, NAIB Chancellor UMS yang kedua. Saya pernah bersama-sama dengan beliau, dan di era beliau, beliau telah mengasaskan Universiti Malaysia Sabah sebagai universiti rakyat. Ramai orang tidak faham, tidak tahu maksud universiti rakyat kepada NAIB Chancellor Datuk Noor pada masa itu. Sebenarnya maksud sebenar universiti rakyat, mungkin malam ni baru orang tahulah sedikit, ialah universiti itu milik rakyat dan semua dana-dana yang di dalam universiti itu sebahagiannya dibiayai oleh rakyat. Sebab itu apabila kita menjadi pelajar universiti awam, kita membawa satu tanggungjawab yang berat, iaitu kita kembalikan duit rakyat dengan berjaya dengan cemerlang. Saya juga ingin berkongsi pengalaman bersama Profesor Dr. Rashid Mail. Profesor Dr. Rashid Mail ini ialah kita punya timbalan NAIB Chancellor Akademik pada masa ini. Beliau merupakan salah seorang yang menyuntik semangat saya semasa saya berada dalam keadaan yang sangat genting menyiapkan PhD saya. Pernah satu ketika saya terasa seperti give up. Tetapi saya berhubung dengan Profesor Dr. Rashid. Masa itu dia dekan Fakulti Perniagaan. Dia beritahu saya very simple, similar like what Universiti Rakyat is all about. Dia cakap, Dr. Jack, dia panggil saya Jack juga lah. Nama betul saya Jakaria Dasan ya. Macam kata Yun, kita mesti sebut nama bapa. Nama bapa saya Dasan ya. Jadi Profesor cakap, Jack, kalau kau tidak dapat sempurnakan ataupun lengkapkan pengajian PhD anda, kaulah dia guna perkataan kau, kami ni biasa sangatlah dulu, kau akan menyebabkan ramai anak-anak yang lain kerugian. Sebab duit rakyat yang diinvest sama kamu itu untuk melanjutkan pengajian sepatutnya dapat menjadikan kamu seorang yang mempunyai PhD, dan kamu akan menabur jasa kepada lebih ramai pelajar, lebih ramai anak-anak rakyat negara ini. Jadi pendek kata, saya simpulkan perkongsian pada malam ini ialah walau apapun cabaran yang dihadapi semasa melanjutkan pengajian, utamanya di Universiti Awam, kita kena ingat, kita menggunakan duit rakyat. Jadi apabila kita menggunakan duit rakyat, sebab subsidi itu ialah duit rakyat. Jadi kita kena tanamkan tekad dalam diri kita, tekad patriotisme, bahawa kita belajar disebabkan pengorbanan rakyat. Disebabkan itu, maka kita kena pastikan kita tamat dengan jayanya. Lambat atau cepat itu bergantung kepada WKS tadilah, Will, Knowledge and Skill. Saya rasa Yun sekarang sudah pukul 9.33 Yun. Program ni sampai 9.30 saya. Kalau lebih 3 minit bayarannya lebih. Terima kasih Yun. Okey, terima kasih Dr. Jack. Pasal bayaran kita tidak ini pula kan, kita bercerita tentang keikhlasan tadi. Terima kasih Dr. Jack di atas perkongsiannya. Okey. Untuk sebagai apalah, saya nak maklumkan kepada semua penonton-penonton yang hadir dalam lecture kita, Dr. Jack ni dia ada cogan kata, mungkin dia ada sebut pada awal tadi, dia memegang satu cogan kata iaitu ahli akademik fikul amanah ilmu. So kalau kita kena